إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم الله يا رب الله يا ربي mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang Maha mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran cahaya kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Ilmu itu bekal kita di dunia akhirat jua. Kejarilah bagai malam tiada bercahaya, sunyi alam gelap gelita,
bagai malam tiada bercahaya, sunyi alam gelap gelita. Andai kita tak berilmu dalam dada. Sabda Rasul junjungan yang mulia, kejar ilmu walau di mana. Sabda Rasul junjungan yang mulia, kejar ilmu walau di mana. Asal saja kita hanya pelajari akan ilmu yang diridhai. Asal saja kita hanya pelajari akan ilmu yang diridhai. Bagai malam tiada bercahaya, sunyi alam gelap gelita. Bagai malam tiada bercahaya, sunyi alam gelap gelita. Andai kita tak berilmu dalam dada. Bangunlah muslimin muslimat, bangunlah untuk kita berjihad. Bangunlah muslimin muslimat, bangunlah untuk kita berjihad. Tentangi mereka umat yang durhaka dengan iman dan ilmu di dada. Tentangi mereka umat yang durhaka dengan iman dan ilmu di dada. Bagai malam tiada bercahaya, sunyi alam gelap gelita. Bagai malam tiada bercahaya, sunyi alam gelap gelita. Andai kita tak berilmu dalam dada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bihi nasta'inu fi umurid dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله مولانا العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 121. Artinya mana-mana mereka yang telah kami kurniakan kitab, yaitu kitab Al-Quran, mereka sanggup membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yaitu bacaan bersepadu. Mereka itulah dikira sebenar beriman dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita memanjatkan keimanan, kesyukuran, ketakwaan dan juga keabdian kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih lagi kesihatan walafiat bagi kita sebagai hamba yang dhaif, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kekuatan kepada kita, dapat kita meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan, dapat kita ada masa dapat kita tu boleh mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulullah SAW, dan kita sempat lagi bertaubat kepada Allah juga, kita sempat lagi meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW, utusan Allah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, dan ke atas semua keluarga baginda, juga ke atas semua kepada sahabat-sahabat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat menyambut ataupun selamat kita ikuti ruangan. Mari kita bersama bertartil, mentartilkan Al-Quran, iaitu ayat-ayat lazim, bersama saya Ustaz Muhammad Haji Musa. Alhamdulillah, yang mana saya ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Insya-Allah kami akan saya akan sampaikan, saya akan tunaikan amanah, satu tanggungjawab kewajiban, mesti kami sebar untuk ummah sekalian alam. Alhamdulillah, kepada sahabat-sahabat yang masuk, boleh kita kod like, kod share dan juga kita kod hitam, dan sama-sama kita share bersama kepada teman-teman Facebook kita, ataupun dinamakan FC kita. Kita tolong share lagi, sama-sama kita sebar, sama-sama kita da'i, sampaikanlah benda yang bersangkut paut dengan keagamaan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya iaitu awalu segala ilmu ialah kalamullah. Sebabnya kalamullah adalah kalam yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, juga puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, bagi sesiapa yang masuk, mudahnya dikatakan satu beruntung besarlah bagi sesiapa yang dah masuk bersama di dalam bidang Al-Quran, iaitu adalah sahabat yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita duduk di dalam masa yang indah, masa yang barakah, dan juga masa yang penuh ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan kepada hamba yang duduk di dalam bidang ilmu, tidak kira ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu hukum syarak. Oleh itu kita segeralah, mesti kita kejarilah tuan-tuan dan juga puan-puan, ibu-ibu dan juga bapa muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bagi siapa yang masuk, tolong share lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, yang masuk dah tu daripada sahabat Al-Quran juga, daripada mana saya pun tidak pasti, adalah sahabat kita, satu sahabat, satu hamba Allah yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama saya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dilingkungi, dikawali
dikelilingi oleh para malaikat pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan. Amin. Daripada sahabat kita Asana, saudari Asana di Tripech, kalau tak silap tu, di Tripech, Kamlang Rapchum, ya. Saudari Asana tolong cek, ya, masuk dah tu, tolong cek gi beramal, insya-Allah. Jadi pada malam ni ada 3 sahabat, 3 hamba Allah yang hatam hari. Allah, masya-Allah. Insya-Allah kita tak boleh baca pun, ya. Segala anggota kita tu orang panggil menjadi saksi lah. Mudah-mudahan kata menjadi saksi di akhirat nanti. Mulut tidak boleh jawab tapi telinga boleh jawab di berdepan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirat nanti, di alam akhirat nanti. Telinga akan jawab, ya, aku dah dengar kalam-Mu ya Allah, aku dah dengar orang yang mengajar ya Allah. Telinga akan jawab, mulut tidak boleh jawab dah, sudah dah terkunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mata pun tolong jawab, mata pun tolong jadi payan kita, payan kita, insya-Allah lah mata, anggota-anggota yang Allah bagi dengan cukup kekayaan lah. Inilah bagi siapa yang tidak, ya, yang tidak cacat, cedera dan sebagainya, itulah hamba yang penuh dengan kekayaan. Allah Ta'ala bagi kekayaan. Bagi siapa yang anggota sehat, inilah orang panggil kaya yang sebenarnya, ya. Tidak cacat, tidak pikan dan sebagainya, mata masih terang lagi, ya, tidak kelabu lagi, mata asli lagi, telinga pun tidak pakai hufang, tidak pakai roya lagi, telinga pun masih jelas lagi kita dengar, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Gigi pun masih ada lagi, gigi asli, masya-Allah. Maka Allah tidak tarik lagi segala nikmat-nikmat di seluruh anggota kita. Itulah dinamakan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Oleh itu, bagi siapa yang kami sebut tadi itu, yang saya sebut tadi, maka kita patut bersyukur banyak-banyak, ya. Kita sujud syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan bagi siapa yang Allah tarik nikmat pun kita bertaubatlah banyak-banyak, beristighfar banyak-banyak, mudah-mudahan, ya, bagi sesiapa yang kena ujian dan cubaan, mudah-mudahan Allah meringankan untuk akhirat nanti. Itu pun satu istimewa juga. Maka kita banyak bersyukur dan banyak istighfar banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terlepas daripada azab siksa api neraka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, pada malam ini kita sambung kembali lagi, masih di dalam surah An-Nas ataupun suratun Nas, iaitu Qul a'udzu birabbin nas, insya-Allah tuan-tuan. Sebelum ini kita teruskan program acara susunan. Akan kita tertilkan bacaan di dalam ayat-ayat lazim. Sambil itu kita dapat ketahui, dapat kita tu mendengar bersama dengan terjemahan makna Al-Quran, dan juga kita boleh berfikir tentang nasihat-nasihat daripada ayat Al-Quran di dalam surah An-Nas, tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Baiklah, kita mulai dengan mukaddimah, dengan ummul kitab, iaitu suratul Fatihah, tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masih di dalam latihan pertama lagi ya, di dalam penghayatan Suratun Nas, insya-Allah tuan-tuan. Baiklah, kita ikuti bersama, sama-sama kita menonton, sama-sama kita menyaksi, dan bagi sahabat yang masuk tolong cek ya. Tolong cek beramal dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan ganjaran yang Allah janji juga bagi siapa yang sebar ya, maka kita dapat hasil yang baik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah tuan-tuan, cek beramal. Saudari Sana di Tripage akan melangrap cum ya. Terima kasih yang masuk, dan masuk dah tu tolong cek beramal, insya-Allah cek ya. Bagi sesiapa yang Facebook banyak teman-teman ya, banyak FC itu tolong cek insya-Allah. Ya, alhamdulillah, marilah kita sama-sama penghayatan Suratun Nas. Jadi surah ini diturunkan di sekitar kota Mekah, iaitu di kawasan kota Mekah. Sesudah Suratul Falaq, selepas pada turun Suratul Falaq, maka Allah turunkan pula Suratun Nas, tuan-tuan. Jadi Suratun Nas ianya adanya mengandungi 6 ayat. Semuanya Suratun Nas, iaitu Qul a'udzu birabbin nas, ada 6 ayat, tuan-tuan. Jadi surah ini untuk Suratun Nas untuk mendedahkan, untuk membuka rahsia, untuk memberitahu kepada bahawa betapa bahaya Suratun Nas ni, iaitu bahaya penyakit waswas. Bagi siapa yang ada penyakit waswas, maka kita usahalah istiqamah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tu buat dan juga sapuh masalah penyakit waswas ni. Payah juga tuan-tuan. Dalam semaya banyak yang berlaku ya, tempat-tempat ambil air semaya pun berlaku jadi berulat-alik ya. Lepas bismillah pula, berkali-kali bismillah pun ada ya. Ada pun sampai 2 kali 3 kali ambil air semaya pun ada. Dan di celah-celah sedang-sedang kita tu takbiratul ihram. Bagi siapa yang ada waswas, mungkinnya ada gangguan syaitan pun boleh jadi juga. Lepas Allahu Akbar, banyak yang berkali-kali yang berulat-alik. Oleh itu kita usahalah manusia sesama manusia atau imam khatib Bilal yang tidak boleh nak tolong masalah waswas, maka kita tu rujaklah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala buat penyakit waswas. Ni Suratun Nas lah untuk mendedahkan, untuk memberitahu, bahaya penyakit waswas ya. Dan juga sama ada dilakukan oleh jin atau manusia. Jadi di dalam Suratun Nas ni boleh kita tahu bahawa di dalam Suratun Nas ni akan buka rahsia dah, bahawa satunya penyakit waswas, dan juga yang keduanya yang dizalimi oleh jin atau dilakukan oleh jin dan atau manusia. Oleh itu bagaimana berikut, maka kita sama-sama ikuti terjemahan makna Al-Quran di dalam Suratun Nas dan juga nasihat-nasihat daripada Suratun Nas, insya-Allah tuan-tuan. Jadi pada malam ini kita sambung ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kepada tuan-tuan yang ada Al-Quran, Al-Quran tu tak kira lah Al-Quranul Karim, Al-Majid tu, kita buka surah yang terakhir 30 juzuk, juzuk yang ke-30. Kita balik besok, pas belakang tu yang akhir tu iaitu ayat-ayat lazim. Ataupun bagi siapa yang ada Al-Quran muqaddam, surat kadar tu, itu lebih mudah lagi ya, kita buka surah ayat-ayat lazim, insya-Allah. Baik, pada malam ni kita sambung
sambung ayat yang kedua, iaitu Malikin Nas. Malikin Nas, insya-Allah. Boleh bagi sesiapa yang sudah semaya dah isyak tu, masih ada lagi air semaya, maka kita buka Al-Quran dulu sebelum kita makan minum ataupun dah makan. Maka kita bersama dengan Al-Quran dulu pada malam ni sebelum kita nak tidur dan sebagainya. Bagi siapa yang masuk cek pergi beramal, insya-Allah. Cek pergi beramal lagi. Ya, alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Malikin Nas, ya. A'udzu billah. Tengok mulut saya sambil-sambil kita menada. Jangan dengar saja, tengok mulut ke mulut. Maknanya mulut ke mulut, iaitu maknanya musyafahah. Kita ngaji dengan secara patibat, dengan bentuk patibat, dan juga dengan bentuk tahsinul Quran. Tahsin ni kita turut ikut. Saya baca satu ayat, maka muslim-muslimat ikut satu ayat. Itu boleh juga, ya. Banyak cara yang kita untuk mempermudahkan kita tu duduk dalam belajar Al-Quran, tuan-tuan. Baik, saya nak baca ayat yang kedua, tuan-tuan. Tengok mulut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin, ma nipis, tuan-tuan. Ma pendek adalah mim, adalah huruf harakatul bina, iaitu baca satu harakat saja, tuan-tuan. Jangan sampai satu setengah ataupun dua harakat, tidak boleh. Maka salah jalil. Apabila salah jalil, maknanya jalil nyatalah. Salah nyata, maka dikeji oleh hukum hakam tajwid lah. Sampai kita tu boleh jadinya kita tu mendapat dosa di dalam bacaan. Oleh itu kita jangan lalai bacaan kita tu. Malikin, mali, lam pun sama juga. Ma adalah huruf nipis, maka kita nipiskan ma, ya. Malikin, jangan malikin, jangan kita gopoh di atas makhraj ataupun di atas huruf-huruf yang rengeh-rengeh tu, huruf-huruf yang nipis tu jangan kita terjejar, kecek mudah-mudah tu, gupasan mudah-mudah, terjejar, rembah dan sebagainya. Oleh itu kita kita kena timbang di atas makhraj bagi makhraj yang makhraj yang rengeh-rengeh nipis tu, kita jangan rembah dan terjejar. Malikin, ma dah betul bagi fathah bagi atas, jangan malikin, jangan. Ma fathah, ma mim daktah, ma bagi sesiapa yang ngaji, yang selalu mengaji muqaddam, mengaji kadar masa dulu pun tak apa, ya. Yang qiraati pun tidak kisah, yang aqra pun tidak kisah, banyak ya itu laksud, ya. Qiraatuna pun tak apa juga, ya. Al-badar pun tak apa, banyaklah. Tujuan sama saja, ya, muslim-muslimat yang tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Bagi sesiapa yang masuk cek lagi, sekarang ni ada 3, ya. Depan saya tu ada 3 orang saja, 3 sahabat Al-Quran. Itu pun satu saya pun masya-Allah dah lah. Terima kasih, jazakallahu khairah. Ada 3 orang baru, ya. Kalau boleh tu kita beramal, kalau boleh usaha biar ramai dah. Depan saya tu biar ramai dah. Bersapa dah. Kita cek bersapa berpuluh-puluh sahabat Al-Quran, itu lebih hebat lagi, insya-Allah. Ya, kita beramal lagi karenanya bukan kita tu nak perlu kepada semacik, tidak juga. Bukan saya nak menega ni, comanya bagi siapa yang sebar barang-barang tu, masya-Allah, ya.
Mudah-mudahan kita tu sebar dapat menguasai sebar seluruh cangwat, seluruh daerah, seluruh negeri, seluruh negara kita boleh sebar melalui sosial. Ini pahala besar tuan-tuan, pahala besarlah yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang da'i, yang dakwah ni. Masya Allah, ini satu contoh tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdakwah, selalu menyampai agama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira di Mekah walaupun di Madinah sekalipun, seluruh sekalian alam ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi cahaya nur, bagi daripada kegelapan dapat kita tu keterangan, cerah di dalam kehidupan kita dengan sebab cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitulah. Baik, kita pusing kembali kepada ayat kedua lagi insya-Allah. Malikin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malikin, malili, lam baris bawah ataupun baris kasrah pun boleh sebut juga. Tu bahasa Arab. Kasrah fathah, kasrah dhammah tu bahasa Arab. Tapi bolehlah kita nak perlu kepada lugah Arabiah pun boleh, perlu kepada bahasa kampung-kampung kita boleh, perlu kepada bahasa sastera Malaysia, Indonesia boleh, semua tu. Itu tidak kisah ya. Tidak ada salah. Baik tuan-tuan, malikin, 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 malili, biar betul baris bawah tu, jangan malikin nas, malikin, ada juga malikin kita tu. Jadi ikut rasa dah, ikut nak kita nak buat baris tak berapa betul pun tak apa, kita buat mudah-mudah jangan ya. Bukan senang ya. Al-Quran turun ya, diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, ayat demi ayat, surah demi surah nak turun ke wahyu kepada Nabi kita, bukan senang, bukan mudah ya Allah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, oleh itu bagi kita yang sudah terima yang sempurna dah tu, kita buatlah dengan cukup sempurna insya-Allah. Malikin, malikin, kakiku, jangan berangin bersangat tekaf tu. Dah, walaupun kita dah tahu bahawa makhraj hamsun, makhraj huruf asal berangin, tetapi jangan berangin bersangat te, dan juga jangan sekali-kali tidak keluarkan angin. Itu pun salah juga. Tak ada angin langsung pun salah, dan angin telajak, berangin telajak bersangat te pun salah juga. Oleh itu kita berangin dengan halusi saja, dengan sederhana saja, itu yang payah. Malikin, kakiku, sekadar tu angin, jangan kakiku, itu salah lah. Ataupun kakiku, tak ada angin langsung, itu salah juga. Oleh itu kita buat latihan insya-Allah. Bagi sesiapa yang masuk tu insya-Allah, asalkan hasrat kita, cita-cita kita untuk kita niat kita supaya kita tu untuk memperbaiki Al-Quran, insya-Allah Allah akan laduni, Allah akan taufik hidayah kepada kita bersama insya-Allah tuan-tuan. Oleh itu kita buatlah, usahalah, kita tertibatlah biar sempurna insya-Allah. Kita kacailah ya. Terima kasih kepada sahabat Al-Quran juga daripada saudari Aumi Hulu Dorohi ya, Kamlang Rapcum juga. Terima kasih yang masuk tu. Yang masuk tu tolong share beramal kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, FC kita di dalam Facebook kita tu. Kita tolong share beramal lah. Bukan tolong share, itu satu kelebihan kita masing-masing, satu ganjaran kita masing-masing yang Allah telah janji kepada kita masing-masing. Cek beramal, tolong cek. Malikin, malikin, saya nak tunjuk contoh satu persatu dulu. Ma nipis, ma li nipis juga tuan-tuan, baris bawah, baris kasrah, baris atas, baris depan pun lam ni adalah huruf yang nipis.
mim pun sama juga, huruf mim pun sama juga. Malikin, malikin, kaf pun sama juga, tidak boleh tebal. Malikin, kaf nipis dan juga hamsun, hamsun berangin, bocorkan angin dengan angin yang sehalus-halus, sekecil-kecil. Jangan keluarkan angin bocor, angin besar, bocor halus. InsyaAllah tuan-tuan mudah faham dah. Semoga kita tu mudah faham di dalam pengajian kita. Malikin, malikin nas, malikin, kaf baris kasrah juga, baris bawah juga. Maka kita betulkan baris bawah. Saya pun nak tiap dengan bahasa Thai juga sikit-sikit lebih kurang. Tetapi setiap bahasa-bahasa yang lain kita tidak boleh tiap dengan kalamullah, tak ada boleh banding, tidak boleh banding. Tetapi supaya pengajian kita mudah faham, ilmu kita mudah faham, maka kita tiap sikit-sikit lebih kurang. Tapi kita tidak boleh ikut 100% bahasa yang lain tidak sama dengan bahasa percakapan Allah, iaitu kalam Allah, ya, tidak sama. Tapi saya nak tiap juga. Maliki, kokai serai kalau boleh, biar jadi huruf serai, jangan serai. Malikin nas, masa kita mengeja kaf kasrah ki ataupun kaf bawah ki, ki bunyi masa patibat kita tu jadi malikin nas, jadi serai kin. Saya tak nak tuan-tuan. Oleh itu kita betulkan baris, ya, jelaskan baris, ya, dan juga jelaskan akson ataupun huruf-huruf yang semuanya 28 huruf hijaiyah. Maka kita jelas satu persatu, mesti berbeza di antara kaf dengan qaf, za, zai, za, mesti berbeza juga, mesti beza tu. Jangan sama-sama sebut huruf. Sod, sa, shin, sin, kita jaga-jaga yang huruf seakhir-akhir tu, sepesen-pesen tu kita jagalah, jangan biar sama, ya, boleh beza. Malikin nas, kita dah sempurna dah jelas dah baris, dah betul dah baris, makhraj dah nyata dah, ya. Maka kita bertemu pula dengan an-nas, iaitu alif lam. Selepas pada alif lam tu ada nun, jumpa dengan huruf nun. Di atas huruf nun tu ada sabdu dan juga baris fathah. Di sini kinnas, mesti ahlul Quran semua mesti dengung biar sapa dua harakat, jangan tak sapa dan jangan lebih, jangan tak sapa dan jangan lebih. Tu nak buat macam mana, mesti kita tu banyakkan musyafahah dengan ahlul Quran, dengan guru-guru yang meresik, insya-Allah. Malikin nas, malikin nas, kinnas, dua harakat. Ataupun kita baca selalu yang tak sapa pun ada juga. Saya nak angkat contoh juga. Malikin nas, itu tak sapa tuan-tuan. Maka salah khafi boleh dimaafkan oleh hukum hakam tajwid lagi, boleh diapai lagi. Tetapi kalau tak sapa langsung tu, itu salah tuan-tuan. Malikin nas tidak dengar langsung, maka itu salah. Maka tidak dikira bacaan kita tu tartil lah, tak termasuk, tidak kira tartil, itu salah. Malikin nas, malikin nas, kita masuk selepas pada alif lam tu kita masuk di dalam huruf nun selalu, dan jelaskan, nyatakanlah sabdu di atas huruf nun dan nipiskan huruf nun. Nas, jangan nus, dan betulkan baris pula, baris fathah, baris atas, ya tuan-tuan. Malikin nas, malikin, malikin, bagi sesiapa ada bunyi masa baca bunyi kin tu, betulkan biar betul, biar jadi huruf serai, buai serai tu. Maliki, malikin nas, jangan malikin nas, tidak boleh.
Ya, malikin kin kakiku. Jangan jadi kokai. Kokai ko aka ko iki ko uku, itu salah, tak berangi langsung, salah. Dan ko kuai pun tidak boleh, ko rakang pun tidak boleh. Itulah kita nak tiap dengan 100%, dengan 100% nak bui sama dengan bahasa Thai dengan kalamullah, tidak boleh. Cumanya kita tiap supaya kita tu mudah bayangkan, mudah faham gitu je. Jangan ikut 100%. Malikin nas, malikin nakin. Masa dengung tu 2 harakat panjangnya, dan kita tu mesti khasyumiyah. Malikin, kita bagi 2, ya, malikin, kita kita masuk kepada huruf nun, dan dengung tu naik kepada khasyumiyah, kepada rongga hidung, ya, kepada batas hidung ratik. Bagilah hasib-hasib 50-50. Itu yang payah. Jangan tak pergi ke batas hidung, salah juga. Malikin, malikin, pergi kepada nun 1%, huruf nun, itu salah juga. Bagi 50-50 masa dengung tu. Dan panjangnya tak lebih dan tak kurang 2 harakat. 2 harakat. Macam mana ustaz nak tahu kata 2 harakat panjang mana? Maka apa hati saya buat? Saya nak buat yang tak sapa dulu 2 harakat macam mana. Kebanyakan yang sahabat baca tu 1 harakat setengah ataupun 1 harakat, tak sapa 2 harakat. Dan 2 harakat lebih sampai 3 harakat saya nak angkat contoh semua. Baiklah tuan-tuan, cuba kita perhati, sama-sama kita mengambil perhatian. Yang tak sapa 2 harakat dulu. Malikin nas, malikin nas, tak sapa. Dan saya nak buat yang hak sapa 2 harakat. Malikin nas, itu sapa 2 harakat. Ada yang lebih. Malikin nas, itu 2 lebih. Nak membawa kepada sampai 3 harakat, itu salah. InsyaAllah tuan-tuan. Dan nas kita mesti nipis. Nas, ya, baik. Nas tu apa hukum? Nun, alif, duk cacah, lepas tu kita waqaf, kita berhenti dengan huruf sin. Apa hukum di sini? Nas, iaitu hukumnya mad aridilis sukun. Ma'arid. Ma'arid ni boleh kita nak baca sekurang-kurang 2 harakat, sependek-pendek 2 harakat, dan sederhana sekurang-kurang sependek-pendek 2 harakat, dan sederhananya 4 harakat, dan sepanjang-panjangnya 6 harakat. Itu saja tuan-tuan. Boleh kita baca semua tu boleh. Bagi sesiapa yang ada tamnau senok, baca sedap, ya, berlagu. Bagi ahlul Quran yang baca dengan taranum, ya, dengan cukup sempurna di segi alunan suara, serta hiaskan lagu-lagu Al-Quran, maka kita boleh waqaf sampai 6 harakat. Tetapi bagi ahlul Quran, muslim-muslimat baca biasa tamadan ni, saya rasanya kebanyakan 2 harakat, sekurang-kurangnya 2 harakat, dan lebih panjangnya 4 harakat lah bagi sesiapa yang tidak ada lagu tu. Oleh itu kita berlagulah, kerana Nabi SAW selalu bersabda di dalam hadis. Nabi bersabda di dalam hadis, untuk ummah sekalian alam, untuk ahlul Quran, Nabi kata, Nabi bersabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum. Ataupun satu hadis laginya, hassinul Quran bi aswatikum fa inna as-sawtal hasana yazidul Quran hasana. Itu satu hadis lagi, zayyinul Quran bi aswatikum, maksudnya ataupun artinya, memperhiasi zayyinul Quran,
memperhiasi. Zayyinu maknanya memperhiasi, tok teng. Kita mesti tok teng, tham nong senok. Kita kena mesti tham nong senok masa kita nak baca Al-Quran. Kena jangok, kena comel, kena hias. Mesti dihiaskan masa kita nak baca, seperti kita wanita-wanita, perempuan-perempuan muslimah kita itulah, muslimah yang suka hias tu tubuh badan itulah. Al-Quran pun sama juga, mesti kita tu jangok, mesti hias dengan lagu-lagu taranum, tamnong senok, untuk bacaan kita tu mendapat orang panggil pahala pisik, ya, dapat ganjaran pisik lah. Sebab apabila ada hadis Nabi suruh berlagu, maka sunat. Apabila sunat ada pahala lah. Bagi tidak berlagu tak ada dosa sebab sunat. Tetapi kalau kita nak rebut pahala, orang panggil yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah lagu tu. Saya nak angkat contoh, zayyinul Quran bi aswatikum, artinya memperhiasi akan Al-Quran. Nabi kata memperhiasi tok teng per Al-Quran, akan Al-Quran, dengan suara-suara kamu, suara kita lah, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi sama kita suara masing-masing tu, suara masing-masing, ya, ada suara besar, ada suara pertengahan, ya, ada suara yang kecil. Suara besar pun sedap dengan pesen suara besar, suara pertengahan sedap cara suara pertengahan, suara kecil pun sedap juga dengan cara suara kecil. Dan bunga-bunga suara dok siang pun Allah Ta'ala bagi tidak sama. Ada bunga besar, bunga kecil, ada betul pun sedap juga, tak ada bunga tapi air suara sedap. Macam-macam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Oleh itu kita tu bagi sesiapa yang Allah bagi nikmat suara dah tu, oleh itu kita hiaskanlah Al-Quran, sedaplah masa baca Al-Quran, ya. Saya nak angkat contoh yang kita tidak ada taranum masa baca. Malikin nas, Malikin nas, itu tak ada lagu. Lagu juga lagu betul-betul. Yang kita nak seperti Nabi bersabda itulah, zayyinul Quran bi aswatikum Malikin nas. Beza tak di antara saya angkat contoh tadi, Malikin nas, Malikin nas. Tu. Dia akan beza lah. Sebab tu Nabi songsem, Nabi senap senun bahawa untuk ummah, bagi siapa yang ada suara yang hebat, suara yang sedap, suara yang perak, maka kita tu mesti hiaskan. Baiklah. Malikin nas, nas tu adalah hukumnya, tisdinya man aridilis sukun. Walaupun sahabat-sahabat kita tak kenal, tak tahu gapo hukum gapo nas, tapi masa kita baca tu cukup dua harakat, 4 harakat sampai 6 harakat. Tapi diri sendiri belum kenal tisdi, maka tidak berdosa, sebab tisdi adalah fardu kifayah. Tapi kalau baca tak kena, patibat tak kena, ya, patibat kita tak kena, maka salah patibat tu, maka dosalah kita. Dikeji oleh hukum hakam tajwid. Malikin nas. Tak sampai 2 rakaat salah, tuan-tuan. Kita tak kena hukum lagi, baca salah lagi, patibat kita itu kedua-dua. Kita kena kedi daripada untuk hukum hakam tajwid lah. Ada kedilah kita, ada masalah. Sebab tu mesti kita banyak mulut ke mulut dengan ahlul Quran, tok guru, bagi-bagi orang yang pandai, kita pergi menadah. Musyafahah maknanya patibat, bukan tisdi, musyafahah. Sebab Rasulullah SAW telah musyafahah dengan malaikat Jibril alaihissalam masa di dalam gua Hira masa tu tisdi belum ada lagi, hukum hakam belum ada lagi. Hukum hakam ni kedua dah, akhir dah. Lepas pada Nabi ngaji patibat dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, maka lalu telah ulama keluarkan susunan hukum hakam tajwid supaya ahlul Quran mudah kenal, panjang pendek dan sebagainya. Itu saja.
Sebenarnya yang wajib fardu'in masa baca Allah Subhanahu Wa Taala dikira masa baca dikira tajwid. Fardu'in wajib bertajwid bagi sesiapa ahli pembaca Al-Quran mesti bertajwid. Tetapi kalau kita tu baca dah betul, kita tak kenal tajwid, maka alhamdulillah pan. Tapi nak mengajar tak boleh lah. Adik-adik tanya, pelajar-pelajar kita tanya, kita sebagai guru nak jawab tak boleh, itu sajalah. Tetapi tak apa, janjinya baca kita betul dengan kaedah tajwid, tidak ada salah, ya, tidak masalah tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, tidak ada masalah. Kalau boleh tu kita usaha biar kita tu alim kedua lah kalau boleh, alim di segi tisdi dan juga alim di segi patibat. Kalau boleh tu kita usaha. Di hari ini banyak kelemahan, ahlul Quran semua tu, ahli pembaca, sisi pembaca tu banyak. Setengah daripada tu alim hukum, ya, tahu semua hukum, tahu semua, ya. Ustaz tanya semua boleh jawab. Kadang-kadang pelajar tu ingat pada orang mengajar lagi. Ada tok guru tak ingat hukum, tapi anak murid lebih ingat daripada tok guru mengajar. Ada. Tetapi masa patibat tu kekurangan kelemahan timbul masalah. Patibat ya, tisedi kita semua tahu masa buat tu, masa patibat tu tak sama dengan tisedi. Cuba-cuba kita pakat kaji dan juga kita cek diri masing-masing. Ya, macam mana kita ni kenal belaka dah hukum, kenal semua dah hukum hakam. Kenapa kita ni masih baca tidak betul dengan kaedah tajwid? Itulah saya shownya, saya senap senun bagi sisi pembaca tu kena banyakkan belaga lutut apa, tengok mulut ke mulut, ngaji musyafahah dengan tok guru, tengok mulut saja. Sebabnya tisedi kita dah ingat senang lah. Tengok mulut masa nak buat tu macam mana. Lepas tu kita boleh boleh apa orang panggil, boleh kapuh dengan tisedi kita. Boleh apa ni, boleh bersama dengan tisedi hukum hakam tu dengan patibat kita, insya-Allah boleh buat ukuran lah. Sebab kita asas kita pentahan kita ada dah tisedi, maka patibat banyak, insya-Allah musyafahah banyak. Malikin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malikin nas. Dan kita waqaf dengan sin tu, dengan huruf sin, tengok mulut. Masa waqaf tu jangan muncul mulut. Kadang-kadang kita tu jadi sad, jadi shin, ya, jadi sa, tidak boleh salah. Jelaskan angin huruf sin tu pula. Ni masalah patibat tuan-tuan. Malikin nas, malikin nas. Tu. Baiklah. Sudah selesai gupase dan juga penjelasan bagi ayat yang kedua pada malam ini. Maka terjemuhan makna pula, ya. Kita pelajari ramai dengan lebih kurang lah pelajari ramai Al-Quran di dalam ayat yang kedua. Kita masih lagi berada di dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, tuan-tuan. Ya, baik, terjemuhannya ramai malikin nas, iaitu Tuhan yang mengatur pentadbiran, Tuhan yang mengatur pentadbiran manusia dunia dan akhirat. Tuhan lah orang panggil berihan, Allah Subhanahu Wa Taala lah susun mengatur, ya, pentadbiran ni berihan manusia di atas muka bumi Allah dan juga di alam akhirat nanti. Tuhan duk cara kita duk susung, remote duk di Tuhan, duk di Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak menghidup, nak memati, nak bui sakit, sakit pula tu dekat-dekat nak hampir kematian tu segar semula, remote duk di Maha Kuasa, sudah dia belaka. Baiklah. Maka nasihat, ada ayat yang kedua, ada teran, teran untuk terutamanya saya sendiri, orang duk mengajar pun samalah. Bukan kata semua boleh buat tu, pandai royak pun kadang-kadang nak patibat tu memang jarang manusia kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah ni. Royak tu adalah ilmu kita mesti sebab ilmu Allah suruh.
Nabi suruh, maka kita kena sebar kepada ummah. Tetapi yang buat tu itu terutus kepada email kita, kekuatan kita lah. Mungkinnya pelajar sahabat kita tu kuat pada orang mengajar lagi, mungkin itu satu cobaan hidup, ujian hidup kita, ujian keimanan kita dan sebagainya. Tapi kita usaha buat usaha beri siapa yang kita duduk sebar tu, beri sama kalau boleh, insya-Allah. Nasihatnya, jangan sekali-kali anda ni kita lah, saya, sahabat bersama saya dan juga sahabat yang tidak bersama saya pun dikira umum lah, semua lah hak Tuhan kata ni, ya. Jangan sekali-kali, iaitu jangan sekali-kali anda melarikan diri. Tuhan kata jangan sekali-kali kita semua ni melepaskan diri lah, melarikan diri dari pentadbiran Allah. Jangan kita tu melepaskan diri dari pentadbiran Allah, dari apa ni, daripada kod Allah, daripada undang-undang Tuhan, ataupun daripada susunan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kita. Kita jangan lepas diri, jangan larikan diri, jangan menusukkan diri. Allah semua, ya, Allah yang maha mengetahui segala-galanya, kerana ianya membawa kesesatan dunia dan akhirat. Tuhan kata dan kita tu melarikan diri, melepaskan diri daripada kebenaran, kita pergi cari jalan yang kesesatan lah. Dan lepas pada kebenaran tu banyaknya kita jumpa dengan jalan kesalahan. Maknanya kesalahan juga sesat lah, sesat di atas dunia lagi kak, na'udzubillahi min zalik. Apabila sesat dunia, akhirat pun kita akan berjumpa dengan keazaban, azab lah. Teruklah kita kalau tak ada nak taubah, ya, tak ada nak kontrol diri, perapurung diri kita, perbuatan kita yang telah lepas, maka kita tempat berjumpanya Allah dah bagi tahu dah, Allah dah janji, maka tempat dianya azab sengsara, azab yang sangat pedih. Nak boleh senang pun teruklah, 1000 hari dunia, 1 hari akhirat boleh tahan lah, tuan-tuan. Oleh itu kita tu usaha insya-Allah, ya, usaha. Dah pukul berapa dah ni? Saya ada ngajar online malam ni. Nanti tengok je dulu masa 17 minit dah, saya mesti tamat setakat ni dululah. Saya sudahlah malam ni buat sambil saya menanti-nanti, menunggu-nunggu, ya, sahabat pengajian online malam ni. Saya ngajar online 2 malam. Semalam apa semalam tu? Malam Isnin, malam Selasa. Pukul 8.30 lebih kurang tu ada muslimah kita, muslimi kita daripada seluruh Cawak lah. Kotomo pun ada, Rakyong pun ada, Pangal, Krabi, dan 3 wilayah pun ada. Ada 2 grup, ya, saya mengajar ada 2 grup mengaji musyafahah patibat, hukum tenomat sekali dengan kita patibat, ya. Banyak muslimah kita, acang-acang kita, kru-kru kita, ustazah kita banyak yang berkongsi dengan saya 1 minggu 4 malam. Malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu tu, malam Sabtu je pukul 8.30 lebih kurang bersama dengan qori kita, Ustaz Anas Wado, qori Cem Lasud Rada Pratik kita baru-baru ni di Masjid Patani. Boleh menerima piala Raja 10 tahun lepas. Ustaz Anas tu bertugas bersama saya lah di dalam channel kalam dia dan juga di dalam pengajian online, ngaji melalui Google Meet, ada live room. Sebentar lagi tu saya akan terus program mengajar online. Banyaklah acang-acang dan juga ustazah yang musyafahah bersama saya untuk demi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Semua tu pandai belaka dah, cuma nak baiki lagi, nak duduk di dalam seperti mana hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nak hidup dalam tu, nak hidup dalam belajar. Bagi orang yang reti mesti belajar, mesti ngajar. Orang yang tak reti maka belajar. Nak duduk dalam tu, maka kita akhir hayat dengan duduk dalam belajar dan mengajar. Maka
Allah dah telah janji, maka kita lepaslah soal jawab di akhirat esok. Oleh itu, bagi siapa yang belum masuk ngaji online tu boleh semak melalui saya, telefon sama saya boleh, call sama saya, nak semak ngaji boleh insya-Allah. Kita ngaji beramai-ramai. Malam ni ada 2 grup. Semalam grup 1 kelum musyafahah 1, malam ni kelum musyafahah 2. InsyaAllah boleh kita nak ngaji ramai-ramai, boleh baca dan boleh baik sore-sore. InsyaAllah tuan-tuan. Saya akan hantar link kepada masing-masing lah sebentar lagi tu. Siapa nak ngaji tu boleh cuba terus masuk. Bagi siapa yang cakap Thai pun boleh. Ustaz Anah tu dia beliau fasih. Dia akan apply ramai dengan bahasa Thai. Saya tu kurang bahasa Thai, boleh sikit-sikit ya, boleh sikit-sikit insya-Allah lah. Terima kasih yang sahabat masuk. Pertamanya sahabat saudari kita Asana di Tripet, Kamlang Rapchon juga, Kamlang Rapchom, bukan Chon tu tak, bukan Belaga. Dan juga sahabat keduanya saudari kita Aumi Hulu Durahing, Kamlang Rapchom juga. Dan juga sahabat yang ketiga yang masuk tu Hajah Hannah, Kamlang Rapchom juga. Terima kasih yang sudah masuk. Masuk tu bukan kerana saya ya, bukan kerana siapa-siapa, kerana lillahi ta'ala. Mungkinnya yang masuk tu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nasib baik ya, kita bernasib baiklah malam ni ya. Banyak lagi ya sahabat-sahabat kita, saudara kita yang hanyut di dalam masa yang tidak beruntung di sisi Allah SWT, yang celaka banyak lagi. Oleh itu kita doa-doa supaya sahabat-sahabat kita bui duduklah, bui lepas daripada kecelakaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duduk dalam masa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut-takutnya dibala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bala semualah. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah, kita doakan. Wallahu alam. Kita doa seperti biasa, doa khatam Al-Quran. Sadaqallahu maulana al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya,
siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Selamat malam semua. Maka setakat ini saja, maaf zahir batin, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.